Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita merapatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bangun pada pagi ini dalam keadaan kita masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat juga kita menunaikan solat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah SWT akan menerima segala amal bakti kita ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Dan kita menyambung kepada perbahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, yang mana kita akan masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu taala yang kedua setelah kita membahaskan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu taala, iaitu wujud pada minggu yang sudah. Maka sifat wajib yang kedua bagi Allah Subhanahu taala iaitu qidam. Di antara sifat wajib bagi Allah adalah sifat qidam. Artinya, maksud daripada qidam itu, Allah tidak dimulai dengan ketiadaan. Atau dalam kata lain, wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada permulaan. Tidak seumpama wujudnya kita yang adanya permulaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu telah wujud sejak azali lagi. Itu berbeza di antara wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan wujudnya makhluk. Oleh kerana itu, Allah mustahil memiliki sifat hudus, iaitu yang baharu, atau wujudnya Allah adanya permulaan. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat tersebut menunjukkan bahawa Allah maha awal secara mutlak, iaitu wujudnya tidak ada permulaannya. Ini yang perlu kita memahami tentang perkara ini, iaitu tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu secara mutlak. Sedangkan selain Allah adalah sesuatu yang baharu. Artinya, wujudnya ada permulaannya atau wujudnya didahului oleh ketiadaan. Sebelum ini kita tiada, kan? Kita tidak ada. Maka sifat qidam ini kita sebutkan sebagai sifat nafsiyah. Nafsiyah bagi Allah SWT. Seandainya wujudnya Allah ada permulaannya,
seumpama kita, seumpama makhluk, atau didahului oleh ketiadaan, nescaya Allah memerlukan seseorang ataupun sesuatu yang mewujudkannya. Dan orang yang mewujudkannya juga perlu pada orang yang mewujudkannya dan seterusnya sampai tanpa batas. Sebagaimana wujudnya kita perlukan kepada kedua ibu dan ayah kita. Wujudnya kedua ibu dan ayah kita juga memerlukan kepada datuk dan nenek kita. Begitu juga seterusnya. Hal ini yang disebut dengan tasalsul. Iaitu sesuatu yang berantai. Dan ini mustahil terjadi kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, berarti menurut akal hanya ada dua kemungkinan. Pertama, kita mengatakan bahawa alam tidak ada. Perkataan ini jelas salah. Kerana alam memang nyata adanya. Kedua, kita mengatakan bahawa alam ini ada. Sedangkan yang menciptakan alam tidak perlu pada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan kedua inilah yang pasti dan yang benar sekali. Baik. Pada dasarnya, dalil sifat wujud itu sekaligus menjadi dalil sifat qidam dan baqa'. Qidam sedia ada, tanpa permulaan, dan baqa' tidak ada pengakhirannya, kekal. Oleh kerana itu, ketika kita mengatakan bahawa Allah itu wajib wujudnya, atau wujudnya Allah itu kerana zatnya, bukan kerana alasan dan sebab lain, sama halnya dengan kita mengatakan Allah itu bersifat qidam dan baqa'. Hanya saja para ulama memberikan perincian lagi tentang sifat qidam dan baqa' agar lebih jelas secara tafsilnya, secara terperincinya, untuk kita memahami tentang sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atas Allah, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagaimana pula tentang syubhat, tentang golongan mujassimah ataupun mujassimah, musyabihah, ataupun pada hari ini istilahnya dengan mereka menamakan diri mereka Salafi, sedangkan mereka itu adalah golongan Wahabi, tentang istilah qidam. Berbeza. Kerana mereka ini bersepakat bahawa wujudnya Allah tidak ada permulaan, sama. Tetapi mereka menolak menggunakan istilah qidam dan menganggapnya sebagai istilah yang bid'ah. Kerana ia tidak pernah ada di zaman baginda Nabi SAW dan juga para sahabat, istilah qidam itu. Lalu setiap yang baru mereka hukum sebagai bid'ah. Disebabkan tidak ada istilah itu di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, benarkah istilah qidam dianggap bid'ah? Kerana tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi pendapat mereka ini yang membid'ahkan istilah qidam jelas tidak benar kerana dua alasan. Pertama, istilah qadim sebagai bentuk kata kerja, isim fa'il. Dan kata qidam telah disebutkan di dalam hadis sahih, sebagaimana di dalam hadis disebutkan an Abdillah ibn Amriu radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala idza dakhala al masjid
A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim min syaitanir rajim. Qalla syaitan hufiza minni sa'iral yaum. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata ketika hendak masuk masjid, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, zatnya yang pemurah dan kekuasaannya yang tidak ada permulaannya, dari syaitan yang terkutuk, maka syaitan akan berkata, orang ini telah dilindungi dariku selama 1 hari. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam Al-Bahaki di dalam Da'awat Al-Kabir. Dalam hadis lain tentang nama-nama dan asma al-husna yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha tis'atan wa tis'ina man ahsaha dakhala al-jannah at-tawwab al-qadim. Ini jelas daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk syurga, yang maha penerima taubat, yang maha tidak ada permulaan. Kalau kita melihat hadis ini, riwayat Imam At-Tabarani di dalam Al-Du'a, Imam Al-Hakim, Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad, juzuk yang ke-10, halaman 371, dan Khattabi dalam Syian Ad-Du'a, dan Imam Al-Bahaki dalam Al-Itikad, dan sebagainya. Dalam hadis lain juga diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahidan innahu witr yuhibbul witr man hafizaha dakhalal jannata wahiyya Allah at-tam al-qadim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kecuali 1. Sesungguhnya Allah Maha ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk syurga, iaitu Allah yang Maha sempurna, yang Maha tidak ada permulaannya. Sebagaimana hadis ini, kita boleh lihat riwayat Ibnu Majah walaupun sanadnya dhaif. Tetapi hadis ini telah dikuatkan oleh hadis yang pertama dan yang seterusnya. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu suka yang ganjil. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita dituntut, digalakkan walaupun perkara itu sunat, untuk kita melaksanakan solat sunat witir sebagai penutup kepada amalan kita. Sama ada dilakukan selepas daripada ba'dah isyak ataupun sebelum terbitnya ataupun sebelum masuknya waktu subuh. Kerana bagi mazhab Hanafi, witir itu wajib. Tetapi di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ia sunat. Tetapi ia sangat disukai oleh Allah Subhanahu Taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah jangan kita tunggu datangnya bulan Ramadan baru kita berwitir. Berwitir ini setiap malam. Kalau kita tidak boleh melakukan sebanyak 11 rakaat,
paling tidak kita lakukan 3 rakaat. Kalau tak mampu 3 rakaat, lakukanlah 1 rakaat. Itu yang paling mudah sekali. Baik. Kedua, istilah qidam dan qadim telah menjadi ijma' para ulama sebagai sifat dan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita mengambil hukum itu yang pertamanya daripada Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama dan qiyas. Dalam konteks ini, Al-Imam Abu Bakar Al-Furaq rahimahullah ta'ala yang wafat pada 406 Hijrah, 1015 Masihi, dia berkata, wa amma wasfuhu ta'ala bi annahu qadimun fahuwa aidan ijma'ul ummah. Adapun menyifati Allah SWT dengan sifat qadim adalah juga ijma' ulama', ijma' umat ulama' ini. Wa ma'nahu annahu mutaqaddimun biwujudihi ala kulli ma wuhida bil hudusi bi ghairi ghayatin wala muddatin wa huwa ma'na wasfi lahu bihannahu azalliyun wa zalika aidan mimma la khilafa fihi baina ummati wa in lam wa illam yarid bilafzihi nasu kitabin wala sunnah. Sedangkan pengertian sifat qadim adalah bahawa wujudnya Allah mendahului semua perkara baru yang ada, dengan tanpa batas maksimum dan tanpa masa. Demikian juga pengertian menyifati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat azali, keberadaan tanpa permulaan. Demikian itu juga termasuk tidak ada perselisihan di kalangan umat, meskipun kalimatnya tidak terdapat dalam teks Al-Quran dan Sunnah, iaitu kalimat qidam tadi itu tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi tidak boleh kita, apabila tidak ada, lalu kita menghukumnya sebagai bid'ah. Jadi penyataan di atas memberikan kesimpulan bahawa sifat qadim dan azali bagi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadi ijma' di kalangan umat Islam dan para ulama salaf yang soleh. Ulama lain yang juga memberi maklumat bahawa istilah qadim sebagai nama dan sifat bagi Allah telah menjadi ijma' para ulama adalah Ibnu Qatlubugha, Al-Alusi dan Al-Bajuri. Itu boleh kita rujuk di dalam hasyiah ala Al-Musyah Musayyarah. Begitu juga Al-Alusi di dalam Tafsir Ruh, Al-Ma'ani, Al-Bajuri dalam Tuffah Al-Murid. Baik. Itulah di antara yang kita perlu memahami sifat qidam ini. Kemudian kita masuk kepada sifat wajib yang ketiga, iaitu baqa. Allah juga wajib memiliki sifat baqa, kekal dan abadi, tidak binasa. Artinya wujudnya Allah akan berlangsung selamanya, tidak akan sirna, tidak akan binasa dan tidak ada akhirnya. Oleh kerana itu, Allah mustahil memiliki sifat sebaliknya, iaitu fana, rosak dan binasa. Kerana itu sifat kita, sifat makhluk. Semua makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Semuanya. Hari kiamat nanti semua. Langit binasa, bulan binasa, matahari binasa. Apatah lagi kita.
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di dalam firman yang lain Allah SWT menyebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Semuanya. Semua akan balik kepada Allah SWT kerana dia adalah pemilik segala-galanya. Kedua ayat yang dibacakan tadi itu menunjukkan bahawa Allah wajib bersifat baqa, kekal dan abadi. Menurut akal, seandainya Allah itu tidak baqa, iaitu fana, tentu mustahil Allah bersifat qidam, sedia ada. Kerana sesuatu yang boleh tidak ada mustahil bersifat qidam. Kalau Allah tidak bersifat qidam, berarti Allah bersifat hudus atau baharu. Padahal Allah mustahil bersifat hudus atau baru. Berarti Allah wajib bersifat baqa dan mustahil bersifat fana. Di sini mungkin ada yang bertanya, apa perbezaan kekalnya Allah dengan kekalnya penduduk syurga? Bukankah penduduk syurga dikekal khalidina fiha abada? Begitu juga penduduk neraka yang dikekalkan, yang kekal. Jadi, untuk menjawab pertanyaan sebegini, Allah itu kekal kerana zatnya. Sedangkan penduduk syurga itu kekal di dalam syurga kerana dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana diri mereka. Kita binasa. Tetapi apabila kita masuk ke dalam syurga, khalidina fiha abada, kekal abadi. Yang mengekalkan kita itu ialah Allah, bukannya kita. Kita itu binasa. Kemudian sifat wajib yang seterusnya iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Apa saja selain Allah disebut dengan hawadis, iaitu perkara baru. Apa saja selain Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah tentu zat Allah tidak sama dengan zat makhluk apapun. Sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah wajib bersifat mukhalafatuh lil hawadis, iaitu berbeza dengan semua perkara yang baharu atau berbeza dengan semua makhluk. Dalilnya di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang Maha mendengar dan melihat. Para ulama menjelaskan bahawa alam makhluk Allah terbahagi menjadi dua bahagian, iaitu benda ain dan sifat benda arat. Kemudian benda terbagi menjadi dua. Pertama al-jahar al-farq, iaitu benda yang tidak dapat terbahagi lagi kerana telah mencapai batas terkecil, seumpama atom. Dan kedua jisim, iaitu benda yang dapat terbahagi menjadi bahagian-bahagian. Benda yang terakhir ini juga terbahagi menjadi dua. Pertama, benda latif, yang halus, iaitu sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan, tetapi makhluk. Seumpama cahaya, kegelapan, roh, angin, udara dan sebagainya. Dan kedua, benda katsif, iaitu sesuatu yang dapat dipegang, yang boleh kita pegang, seperti manusia, tanah, benda-benda yang padat, jamat.
dan sebagainya. Benda yang mempunyai sifat yang melekat pada dirinya seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Itu benda sifatnya. Jadi ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir menegaskan kepada kita bahawa Allah tidak menyerupai makhluknya. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah itu bergerak, diam, berubah, bersemayam, duduk, turun, naik. Bukankah ada golongan-golongan yang mereka itu golongan musyabihah, mujasimah, memahami ayat-ayat mutasyabihat, iaitu ayat-ayat yang samar, lalu mereka itu menzahirkan keberadaan Allah, mengatakan Allah itu di langit. Nauzubillahi min zalik. Ini akidah yang sangat-sangat salah dan batil. Seumpama di dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bukan begitu untuk kita memahami ayat tersebut dengan secara zahir, mengatakan Allah Ar-Rahman itu istiwa di atas arasy, bersemayam di atas arasy. Allah itu tidak bertempat. Ataupun di dalam hadis mutasyabihat, lalu kita mengatakan hadis yanzilu rabbuna kullu yawmin ila sama'i dunya. Setiap hari Tuhan turun ke langit dunia. Perlu kita faham, sifat turun itu ialah sifat makhluk. Sangat bahaya kalau disebarkan kepada orang awam. Seumpama baru-baru ini ada disebarkan dalam radio Hakim. Kita merasa kesal lah, mengatakan Allah itu turun. Itu sebab perlu kepada takwil akhir zaman ini. Perlu kepada takwil, agar kita tidak mengatakan Allah itu bersifat seumpama makhluk, naik, turun dan sebagainya. Ditakwilkan oleh Allah para ulama kita agar kita itu selamat akidah kita. Yang turun itu ialah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukannya Allah itu. Baik. Seseorang apabila meyakini adanya sesuatu tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung, pasti akan mereka-reka bentuknya melalui khayalan. Dia fikir dalam khayalan dia, macam mana bentuknya dan sebagainya. Tetapi khayalan seseorang tidak akan melampaui hal-hal yang biasanya dilihat melalui panca inderanya, meskipun dalam bentuk yang tidak biasa. Misalnya, sebahagian orang yang pernah mendengar tentang kenderaan Burak dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, tetapi belum pernah melihatnya keadaan Burak itu. Ia menggambarkan bahawa Burak itu bentuknya seperti kuda, memiliki beberapa sayap, wajahnya seperti wanita dengan mahkota yang indah di kepalanya. Bukankah ada lakaran dalam sejadah itu dibuat begitu? Makhluk dengan bentuk seperti ini belum pernah ditemukan di alam raya ini. Iaitu, kalaulah bentuk seperti kuda, ada sayap, ada rupa perempuan, kemudiannya ada pula mahkota yang dipakai, tidak ada kita jumpa. Akan tetapi bahagian-bahagiannya secara partially ataupun sebahagiannya ada semua. Seumpama yang berbentuk kuda, ataupun ada sayap, wajah wanita dan mahkota, semuanya ada. Wajah perempuan kan, mahkota itu ada di alam ini, alam yang nyata. Ternyata rekaan khayalan seseorang pada akhirnya kembali pada apa yang pernah diketahui melalui panca inderanya. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh, tidak mampu dijangkau oleh panca indera. Tak boleh kita
mewiluasasikan ataupun menghayalkan bagaimanakah zat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila imajinasi seseorang bermaksud menggambarkan zat Allah dalam fikirannya, jelas gambarannya itu keliru. Kerana ia akan menyerupakan Allah SWT dengan benda-benda yang baharu, iaitu hawadis. Sedangkan Allah telah menegaskan tentang zatnya, laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Maka dengan demikian, para ulama berkata, kullu ma hadara bi balika fallahu bi khilafi zalika. Apa saja yang terlintas dalam benakmu, maka Allah berbeza dengan hal tersebut. Walaupun dalam benaknya itu memikirkan tentang zat Allah, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu. Itu sebab para ulama menyebutkan man arafa nafsahu qad arafa rabbah. Barang siapa kenal dirinya, dia kenallah kepada Allah. Iaitu kita ini lemah. Akal kita terbatas. Tak boleh untuk kita bayang-bayangkan begitu. Apa saja yang terlintas dalam benak manusia adalah hal-hal yang bersifat indrawi dan baru. Sedangkan Allah bukan sesuatu yang baharu. Para ulama berkata, tarkul idrakun wal bahthu an zatillah isyrakun. Tidak mengetahui zat Allah yang sebenarnya adalah pengetahuan. Sedangkan meneliti zat Allah yang sebenarnya adalah kesyirikan. Diteliti, dibahaskan. Allah itu tempatnya di langit, di arash. Allah itu turun. Dibahaskan pada akhir zaman ini yang membawa fitnah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, maksud daripada yang disebutkan oleh para ulama itu, seseorang tidak akan mampu mengetahui zat Allah yang sebenarnya. Tidak mengetahui yang sebenarnya itulah pengetahuan kepada Allah. Itulah orang yang mengerti tentang Allah. Kerana apabila zat Allah direka-reka, seperti mengatakan Allah itu turun, naik, duduk di arash, maka ini berarti meyakini bahawa Allah itu bersifat baharu. Orang yang meyakini bahawa Allah menyerupai makhluk yang baharu, berarti ia telah meyakini adanya Tuhan selain Allah, sehingga terjerumus dalam kesyirikan. Sangat bahaya. Sangat bahaya dengan akidah yang batil, yang memahami ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis mutasyabihat secara literal, lalu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Taala dengan mengatakan Allah Subhanahu Taala itu tempatnya di arash, tempatnya di langit. Bukankah arash dan langit itu berbeza? Mana satu? Arash ke langit? Ini penting ni. Penting untuk kita mengaji akidah ini. Kerana di akhir zaman ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah umat Islam banyak dah tergadai, terpeleset orang kata. Sedangkan mengaji akidah ini, dia punya ranking, nisbah dia, kedudukannya yang paling utama, yang paling tinggi sekali. Kalau tak mengaji akidah, maka itu akan merosakkan ibadat kita. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, la tusilhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang yang tidak mengenal Tuhan yang disembah, lalu dia mengatakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam peristiwa Isra' wa Mi'raj 27 Rajab yang lalu.
Mereka mengatakan bahawa Rasulullah itu bertemu Allah di langit, yang mana menunjukkan Allah itu di langit. Ini yang bahaya. Sangat-sangat bahaya apabila orang-orang begini kita dengar daripada mulutnya, bercakap tanpa memahami tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itulah sifat 20 ini sangat-sangat untuk kita tekankan agar senantiasa kita mempelajarinya. Apabila kita memahaminya, maka benarlah akidah kita, dan kita mengambil pendekatan daripada kitab Ittihaf As-Sadah Al-Mutaqin, iaitu Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi rahimahullah ta'ala menyebutkan iza utlikal al-sunnati wal jama'ati fal muratu bihim, jika diitlakkan, digunakan lafaz as-sunnah wal jama'ah, maka yang dimaksudkan dengan mereka al-asyairah wal maturidiyah, iaitu golongan asyairah dan maturidiyah. Tetapi kalau ada golongan yang menolak asyairah dan maturidiyah, ini sangat-sangat bahaya. Itu sebab para ulama mewajibkan untuk kita mempelajari sifat 20. Wajib mempelajarinya. Sifat 50 ini. Baik. Kemudian kita akan masuk pada bab seterusnya pada waktu yang terluang pada minggu hadapan, iaitu qiyamuhu binafsihi, iaitu berdiri pada zatnya sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit perkongsian pada pagi ini, kerana akidah ini tuan-tuan dan puan perlu diperincikan, perlu kita tekankan dan kita mengaji sikit-sikit. Tak boleh kita selambat mengaji, kalau tidak nanti pening kepala. Sebab ramai orang bila masuk kepada bab yang seterusnya, dia mula pening kepala dah, datang akidah ni susah dia kata. Sedangkan mengaji akidah ni tak susah. Mengaji akidah ini bukannya susah kalau kita bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengurniakan kepada kita kefahaman yang lebih mendalam apabila kita betul-betul mengaji akidah dengan mereka yang membawa jalan yang sebenar-benarnya, mengikut jalan Al-Asyairah Al-Maturidiyah, iaitu mazhab akidah kita. Dan kita pula dalam mazhab fiqah kita berpegang kepada salah satu mazhab, sama ada bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan kita bertasawuf dengan para ulama mutabar, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Tetapi kalau ada orang yang menolak dan mereka itu mereka-reka tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang paling bahaya. Itu sebab rujuklah kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, seumpama kitab Matan Umul Barahin, kitab Faridah Al-Faraid fil Ilm Al-Qaid, begitu juga kitab Syarah Tijan Ad-Darari, Nuzalam Syarah Aqidah Al-Awam, Tafsirah Al-Adani bi Adhan Bakurah Al-Amani, Aqaid Al-Iman, Siraj Al-Huda. Banyak kitab-kitab akidah ulama kita. Maka itulah jalan keselamatan kita kepada akidah kita. Begitu juga dengan kitab yang lain, Matlan Al-Badrain. Belajar kitab itu. Syarah Usul At-Tahqiq, perlu kita belajar. Jadi begitulah yang dapat kita syarahkan pada pagi ini tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50. Mudah-mudahan kita itu terselamat akidah kita, dan Allah SWT senantiasa menjaga kita, terutamanya dalam bab akidah ini. Kemudiannya
kita itu akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan kita itu diterangi wajah kita itu dengan sinaran cahaya, kerana dengan akidah yang benar. Kita tak nak dengan akidah yang batil. Lalu kita itu memahami secara literal ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Bukan belajar akidah ni tuan-tuan, tapi hidup kita itu berakidah. Dan kita bukan hanya mengenal Allah, tetapi hidup bertuhan. Hidup kita itu ada Tuhan. Dan kita bukan belajar menuntut ilmu, tetapi merasakan ilmu tersebut. Ambil faham betapa luasnya ilmu para ulama terdahulu. Ulama dahulu, mereka itu tanpa henti-henti memberi pencerahan kepada umat ini sehingga mereka mengarang begitu banyak kitab. Kita tak perlu dah mengarang kitab, hanya belajar saja. Hanya belajar saja tentang sifat 20 ini. Mudah-mudahan pengertian ilmu tauhid itu dapatlah kita memahaminya dengan sebenar-benarnya, iaitu ilmu tauhid ini al-ilmu bil aqaidid diniyatin nasi'ati anil adillati yaqiniyatin. Niyah. Ilmu yang berkaitan dengan pegangan-pegangan agama yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin, iaitu Al-Quran dan hadis. Kerana Islam ini ibarat pokok. Akar tunjang akidah. Itu mesti kuat. Akar mesti kuat. Mempelajarinya melalui ilmu tauhid. Buah daripada pokok itu akhlak. Mempelajarinya melalui ilmu tasawuf. Adapun ranting, dahan pada sebatang pokok itu syariat ataupun amali. Dan cara mempelajarinya melalui ilmu fiqh. Jadi mantapkan ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah setiap hari Sabtu subuh untuk kita mempelajari ilmu akidah dengan sebenar-benarnya. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.